Ya, kita kembali dalam podcast kali ini. Kita ada usahawan muda yang mulakan perniagaan ini berapa tahun yang lepas. Kita ada Encik Nizam. Selamat datang Encik Nizam ke studio. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi. Ya, kami yang berbesar hati kerana kesudian Tuan Nizam di atas kesibukan ni. Tapi sebelum kita mulakan, mungkin bagi viewers kenal lah sedikit. Boleh Encik Nizam kenalkan diri secara ringkas? Kan, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Nizam bin Muhammad Ismail. Saya anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Sudah berkahwin 9 tahun. Okey. Jangan lupa tarikh kahwin tu baru. Dan ada 2 orang cahaya mata. Saya asal Sarawak tapi dah lama menetap di Selangor ni lah. Sarawak di mana? Sarawak, Kuching. Kuching. Okey, boleh share sedikit tak mengenai Nizam Autoglass ini? Okay, basically sejarah dia bermula lepas diploma. Saya diploma Perbankan Islam di Universiti Islam Selangor. Masa praktikal dekat office, saya tengok live ni memang tak boleh nago. Sebagai masa praktikal duduk dalam office sebagai banker tu lah. Okey. Tak boleh nago. Memang masa tu tak tahu lagi arah tuju macam mana. Nak sambung degree ke tidak. Satu hari tu ayah saya bagi tahu pakcik minta tolong untuk dia punya bisnes lah, which is bisnes dia bahagian tukar cermin jugalah. Kedai dia dekat Kajang. So, masa tu basically nak tolong dia saja, dan kira cepat buat part time juga. Dan masa kerja tu saya tengok saya ada skill tu, macam benda ni boleh go lah untuk hidup daripada kerja office. So time tu ayah cakap kalau benda ni boleh diteruskan, why not start business. So saya kerja dengan pakcik selama 2 tahun dekat 3 tahun lah. Lepas tu start business tahun 2016 sampailah sekarang, Alhamdulillah. So, adakah pakcik adalah punca utama yang mendorong Nizam untuk ke industri ni? Sebab jarang orang masuk industri cermin ni. Apakah antara faktor yang mendorong? Faktor yang mendorong, satu memang 100% dari family lah. Kalau ikutkan, kalau ayah saya tak cakap yang pakcik minta tolong untuk kedai dia tu, saya tak tahulah saya nak buat kerja apa masa tu, masa part time tu. Lepas dari situ memang saya cakap boleh go, memang bagi tahu ayah boleh go, ayah pun okey, proceed je. Tapi rasa terkilan tak? Ataupun ada tak perasaan rasa macam saya belajar A tapi end up saya buat B? Kalau time tu, kalau ikut time tu saya tak fikir apa. Saya cakap nak hidup. Satu cara yang boleh untuk hidup lah. Dan satu lagi, time tu gatal tengah nak kahwin. Dah ada kerja, proses je masa tu. Tapi bila fikir balik sekarang, memang ni satu, bagi saya kira satu anugerah jugalah daripada Allah. Dia ada dua kalau viewers dapat lihat daripada konsep dia. Kita nombor satu, faktor ibu bapa yang supportive lah. Kadang-kadang ibu bapa dia nak sangat anak dia buat, tapi walaupun anak dia tak suka, macam Nizam share tadi, Nizam masuk dalam office environment dia tak suka, so nak buat tapi dapat sokongan daripada keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kena faham kadang-kadang kita belajar A tak semestinya kita enak A lah, kita buat B, C kan, tapi keberanian itu yang penting. Alright, boleh Nizam share sedikit perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan Nizam Autoglass ni berkaitan dengan screen cermin kereta? Bisnes kami ni lebih kepada servis penukaran. So mana customer yang datang nak tukar cermin, kami boleh uruskan. Maksudnya kalau customer nak claim insurans ke ataupun nak bayar secara cash ke, kami boleh uruskan, asalkan cermin tu kami boleh dapat. Semua jenis kereta? Setakat ni mana yang datang tu untuk tukar dah berapa tahun ya? 8 tahun ni
Alhamdulillah. Boleh lagi jumpa cermin ni. Okay. Tapi ada kereta yang custom ke? Tiba-tiba kalau dia tukar-tukar, selalunya aksesoris tukar lain lah, tapi cermin selalunya maintain lah kan? Paling custom yang kita orang pernah buat pun cermin asal kaca tukar jadi akrilik, tu saja. Oh, okay. So, apa beza Nizam dengan pesaing-pesaing lain di luar? Basically kami ni dalam bisnes perniagaan tukar cermin ni sama, nak provide customer servis tukar cermin, nak claim ataupun cash lah. Cuma bezanya bisnes kami ni, Nizam Autoglass ni antara yang few lah, which is Melayu Muslim punya bisnes. Dia tak banyak lah. Sebanyak ni dipopuri oleh bangsa lain lah. Yes. Okay, alright. So kalau katakan dia cash ni, tak tahulah, harap soalan tak sensitif lah. Kalau dia cash dengan insurans, lain harga lah. Yes. Pergi mana-mana kedai pun insurans selalunya memang akan dimarkup lah harga. Tapi adakah sama kalau kita claim insurans dengan cash? Cash boleh buat on the spot lah. Kalau insurans kena tunggu lah. Okay, kalau macam dia nak claim insurans, dia proses dia tak macam accident. Kalau claim ni perlu sediakan dokumen yang kita orang minta. Okay. Kod dokumen complete, boleh through proceed lah tukar. Kalau macam claim accident, dia perlu proses claim dulu. Betul. Itu yang lama nak tunggu untuk kita siap. Sampai simpan kat workshop berminggu-minggu. Kalau macam cermin ni tak, kita tukar cermin dulu baru proses claim. Tapi tak adalah isu-isu kalau insurans cermin lain, kalau cash cermin lain lah. Cermin tetap yang sama tapi dia punya proses saja. Dia punya proses lain. Cermin ada beza dia. Kalau kata contohlah, kalau kata customer tu cover ni tak cukup untuk harga cermin original, sama ada dia nak top up atau second choice, which is cermin OEM atau China. Okay. Alright. So bagaimana Nizam nak pastikan kualiti produk skrin dan perkhidmatan pemasangan ni? Untuk dari segi stok cermin, supplier memang dah bagi tahu dia punya range harga daripada original, OEM ataupun China. Okay. So bila cermin tu dah sampai pada kami, kami akan check dululah dari segi dia punya visual. Ada cacat celah ke ataupun ada defect apa-apa ke. Kalau tak ada, kita akan terus proceed lah. Dia ada guarantee macam ada setahun warranty ke? Ada dia ataupun dia consider wear and tear? Kalau cermin ni selalunya, bukan selalunya, memang kategori wear and tear sebenarnya. Macam tayar lah. So dia dah pasang, good as is go, lepas tu kena tanggung sendirilah. Yang kita bagi workmanship yang kita bagi warranty ialah workmanship. Kalau bocor, masuk bunyi angin ke, yang tu kita cover. Cermin pecah ni dia ada cara juga nak tengok sama ada benda tu datang daripada workmanship ataupun benda tu datang dari batu ataupun benda lain lah selain dari workmanship. Tapi lazimnya kalau cermin windscreen yang pecah tu batu lah. Single batu. Okay, alright. So ramai yang mungkin tak tahu. Saya pun mungkin tak berapa jelas. Kita tahu kita hantar je lah kat kedai, kita tahu dah tukar. Boleh terang tak macam ada proses penggantian cermin ini buat? Okay, guna proses. Buka cermin. Okay. Bila buka cermin tu, so gam yang lama tu kita akan bersihkan. So mana kereta yang kadang-kadang ada kereta yang dah lama, dia dah body dia dah naik start berkarat. Itu kita akan bersihkan dulu semua. Bila dah settle, baru kita akan pasang cermin yang baru lah dengan sealant yang gam yang baru. Cara buka ni dia ada banyak cara. Ada orang dia potong guna pisau. Daripada luar. Maksudnya dia potong, dia cucuk pisau, dia akan potong dari luar. Macam kami potong guna dawai. So ada dua orang staff yang akan buat kerja. Seorang pegang dawai dari luar dan seorang akan potong dari dalam lah. Lepas tu ada lagi satu version cara dia pakai mesin. Mesin ni boleh guna, tapi bagi saya kalau dia betul-betul profesional. Sebab mesin ni ada batasan dia, iaitu kalau handler tu tak pandai,
kereta rosak. Adakah kos mesin ni tinggi? Boleh tahan lah sebab barang import dari US. Okay. So basically untuk pertukaran ni memang manpower lah, memang tenaga manusia lah sepenuhnya. Betul. Okay. Okay. Apakah cabaran yang biasa lah yang Cik Nizam hadapi dalam operasi harian? Dan bagaimana Nizam mengatasi masalah-masalah operasi ni? Kalau operasi bagi saya tak ada apa sangat lah, melainkan kerenah customer je lah. Sebab orang customer dia akan bagi tahu kalau dia akan bagi term customer always right. So kita macam ni, kita nak imply customer always right tu lah. Tapi selalunya apa yang customer nak? Kalau dia nak cermin, dia tukar cermin je lah kan, bantuan kan? Betul. Selalunya yang datang tu dia akan tanya cermin, lepas tu ada tinted tak? Oh, okay. So buat tinted sekali lah. Macam kedai kami, kami tak buat tinted sendiri, kami pass kepada kedai lain lah. So ada sub dia lah pada kedai lain. So pemasangan dia, bila buka cermin yang baru tu akan hantar buat tinted dulu, baru pasang kepada body lah. So proses tu akan mengambil masa dalam 2 ke 3 jam macam tu. So dia akan tinted dahulu sebelum pasang. Dia bukan pasang lepas tu tinted, tak ada. Boleh pasang, boleh buat tinted selepas pasang cermin, tapi kena tunggu gam kering lah, lebih kurang dalam 3 ke 4 hari. So dia makan masa lebih panjang. Itu kan antara sebab lepas dah tinted, kalau beli kereta baru tak boleh turunkan cermin 3-4 hari. Betul. Sebab nak bagi dia gam tu lah. Betul kering. Filem gam pada filem tinted tu betul kering. Kalau tidak, apa yang akan berlaku? Dia akan bubble. Dia naik bubble satu. Lepas tu kalau macam cermin tepi, position filem tu dia akan lari lah. Kalau disengit ke apa. So dia turun naik lah kan. Okay. Lazimnya ikut pengalaman lah, kalau satu kereta sampai, berapa tempoh masa untuk tukar cermin windscreen yang depan? Average 1 jam. Itu tak kira orang kata apa, itu kira macam cermin dah ada, tinted dah pasang, semua dah complete, lepas tu tak berapa busy lah. Datang 1 jam settle. Tapi kalau kadang-kadang kalau dah buat appointment, bukannya on time pun customer datang kan, so benda tu akan drag lah. Tapi biasanya anggaran satu kereta tu 2 jam max lah kalau tak ada tinted. Dan dia perlukan tenaga pekerja 2 ke 3 orang untuk satu kereta. Itu fokus untuk 2 orang pekerja. Kalau dan masuk 3 orang tu kurang daripada 1 jam boleh siap. Okay. Right. Bagaimana Encik Nizam tetapkan harga untuk perkhidmatan ataupun faktor-faktor yang akan diambil kira? Harga sebenarnya harga cermin dia ikut market semasa juga. Kadang-kadang harga dia tiba-tiba supplier cakap bulan ni cermin murah harga. Tapi basically yang kami akan charge untuk workmanship lah. Workmanship, lepas tu documentation kalau proses claim lah. Kalau macam cash, kita akan kira dari segi workmanship, lepas tu gam yang digunakan. Tapi harga market antara satu kedai autoglass dengan satu autoglass lazimnya lebih kurang, ataupun memang harga ni tak dikawal? Harga tak ada kawalan. Bagi saya tak ada kawalan. Dia tak ada macam mana. Jadi kalau kata apa dia tu KPDN KK kalau dia orang datang tanya pricing list, benda tu memang tak wujud. Sebenarnya cerita macam tu lah. Sebab baru-baru ni tahun lepas lah KPDN KK datang, dia buat spot check, dia tanya list harga barang mana. Saya pun macam mind blown lah. Tak tahu nak jawab macam mana. So kenapa? Rasanya perlu ada kawalan harga ataupun perlu diberikan independen untuk industri autoglass ni? Dia kalau nak 100% dikawal pun tak juga. Sebab bila tukar cermin ni, dia ada risiko dia masa penukaran tu. Kalau kata cermin tu murah, nak tanggung kos kerugian tu tak apa. Kalau kata contoh cermin tu dalam 1,000 lebih, siapa nak
tanggung kos. Kalau dipecah lah masa Ah. pemasangan. So dari situ akan ada markup lebih sikit lah harga. Okey. Apakah langkah-langkah untuk memastikan keselamatan pekerja Cik Nizam dalam pemasangan dan operasi? Dia permulaan dia bila staff mula start bekerja akan dilatih lah. Okey. Kalau macam nak settlekan cermin yang jadi pecah 1000, dia akan pakai sarung tangan, dia akan pakai glove dan kasut lah. Kalau tukar cermin depan ni lebih relax lagi compare dengan cermin yang dah berderai. Yang double layer lah. Double layer ni lebih relax lah proses dia. So dari segi safety, compare untuk tukar cermin depan ataupun cermin yang single layer, ada beza sikit safety dia. Okey. So, dalam mana-mana perniagaan pun yang paling penting produk satu, tapi yang paling penting cara kita memasarkan macam mana. So, pemasaran ni, so apa yang Cik Nizam lakukan? Apakah Nizam Autoglass lakukan untuk mendapat pelanggan baru? Tim Nizam Autoglass ada dah buat beberapa promotion lah dari segi dalam dalam Facebook. Okey. Ada kami ada website www.nizamoutoglass.com, ada Facebook Nizam Autoglass, Instagram dan TikTok, nama semua sama. So Nizam Autoglass. Nizam Autoglass. Okey. Facebook, Instagram dan TikTok. Alright. So aktif dalam social media. Yes. So adakah most of the customer yang datang adalah daripada social media ini? Mostly yang untuk sekarang ni kebanyakan ni datang dari situ lah, daripada social media. So mereka kenal daripada social media dan dia join lah. Dan dia orang hantar kereta ke situ lah. betul. Dan ada yang paling, bagi saya yang paling mahal, promotion yang paling mahal ialah customer tu sendirilah. Dia promote kita. The word of mouth tu lah. Word of mouth, yes. Yeah. Okay, apakah trend yang Cik Nizam nampak dalam industri skrin cermin? Macam ni you nak adapt to the changes ni? Trend kalau industri ni Autoglass ni dia tak macam bisnes-bisnes lain lah, which is berkembang dengan pesat lah. Dia sebab kami ni provide service. So bila benda tu diperlukan baru wujudnya kami. Dalam apa panggil kehidupan customer tu lah. So nak ikut sangat trending pun paling kami akan ikut pun macam trending dalam TikTok lah. Macam cara dia orang promote, follow benda yang macam tu. Alright. So kita berehat sebentar untuk segmen pertama, kita kembali untuk segmen yang kedua. Okey, kita kembali untuk segmen yang kedua. Tadi kita dah cerita sikit pasal Nizam Autoglass. So seperti yang kita kata lah, kita mungkin akan jumpa Nizam Autoglass ni bila cermin kita pecah lah. Dia bukan benda yang kita macam servis kereta setiap 10,000 dan sebagainya. Dan macam tayar pun kita tukar dia dah botak. Tapi kebarangkalian di luar sana mungkin anda tak pernah tukar cermin langsung. Sampai tukar kereta pun cermin tak tukar, Alhamdulillah. Tapi mungkin ada juga nasib yang kena cermin, kena tukar lah. So ada juga dekat luar sana bila kita renew insurans, ramai yang cakap nak coverage cermin tak? Nak ada. Ramai yang macam tak ada pengalaman, tak payahlah, memang dah tukar dah 5-6 tahun pakai kereta, tak ada cermin pecah. Tapi bila tak pasang je insurans, cermin pecah. So ramai yang kata macam tu. So macam mana, katakan dia tak beli cover insurans, tiba-tiba pecah cermin. So cash is the option. Saya dengar cerita ada promo boleh bayar 3 kali. Boleh. Okay, untuk baru-baru ni kami dah register dengan Atomy untuk buat 3 kali payment lah. Kalau kata kita tak boleh nak, customer tak boleh nak bayar 100% cash, kita buat secara Atomy lah, bayar ansuran. Dalam 3 bulan, 3 kali lah. 3 kali bayar lah untuk dia tukar. Habis cermin boleh tukar immediately lah. Yes.
Dia boleh tukar. So itu antara benda yang sering kali kita dengar lah. Bila dia tak beli insurans sekarang ni, kita musim banjir. Kita ada isu macam bencana alam. Orang tak beli insurans banjir bencana alam sebab mana expect Taman Seri Muda naik air. Tiba-tiba dia tak beli, masa tu naik dan banyak komplikasi. Okay. So segmen kedua ni kita nak sedikit berkongsi tentang tips penjagaan cermin kereta. Mungkin boleh memberi viewers kita idea lah macam mana nak pastikan cermin kereta mereka dalam keadaan yang baik, visibility nampak dengan bagus, visual lebih bagus. So boleh kongsikan sikit tuan? Daripada saya, tip satu je, cermin kena sentiasa bersih. So maksudnya bersih tu bila kita ambil sebagai contoh kereta baru lah. Kereta baru kalau keluar, orang akan tengok, biasanya orang akan nak tukar sport rim. Betul. Kan? Nak buat lower lah. Tapi kalau dari segi cermin ni, buat coating. Buat coating cermin? Coating. Dia macam apa? Kalau dekat luar, biasa orang akan panggil ceramic coating untuk body kereta kan. Untuk jaga ataupun buat PPF. Untuk cermin, dia ada coating dia. Tapi dia tak ada PPF lah. Dia ada kategori ceramic coating juga untuk cermin. Dan coating tu lah yang membantu untuk mengurangkan risiko cermin retak. Sebab bila dia coating ni, dia akan buat satu lapisan yang tebal. Bila batu kena, dia akan lebih mudah dia deflect, licin lah. Dan coating ni hanya untuk windscreen ataupun semua screen? Macam ni? Boleh untuk satu kereta. Alright, so bila dia letak coating ni, kemudian baru letak tinted ataupun macam mana? Okay, untuk coating, dia akan buat dekat bahagian luar. Yang tinted ni dia akan pasang bahagian dalam. Tinted ni sebab dia lebih kepada untuk tahan panas je. Kalau kita cerita untuk cermin depan, dia lebih kepada tahan panas. Tapi untuk cermin tepi dengan cermin belakang, ada sense of dia punya security tu. Tapi dia bukan 100% untuk mengelak cermin tu daripada pecah lah. Paling-paling pun bila kita pasang tinted untuk cermin tepi dan belakang, dia akan menyusahkan dia akan susahkan cermin tu untuk dia tu berderai lah. Paling-paling pun dia akan retak 1000, tapi benda tu masih intact. Dia tak terus jatuh pecah kan. Yes. Alright. Kita cakap, okay, now katalah kita ambil senario, situasi seorang yang sedang memandu kereta. Tiba-tiba cermin pecah lah, batu naik, dia nampak. Apakah tindakan yang sepatutnya dia buat? Takut dia orang panik kan, tiba-tiba macam pergi kan. Based on experience saya, yang dah selalu cermin kena batu, jangan panik lah. Tapi kalau senario tu berlaku, macam ada customer dia cerita, tiang lampu tepi jalan terbang, kena kat cermin dia. Bukan takat kena, tapi dah tembus. Dan cermin dah berlayer, which means to say dia punya impact tu kuat lah sampai tembus. Lampu jalan Sebab dia sendiri bawa benda tu, masih dia tunjuk depan aku. So dia tembus. Kalau macam tu, apa yang patut dilakukan supaya bagi kita dapatlah sedikit tips lah kan, supaya kalau dia jadi macam yang worst case scenario tu lah. Berhenti tepi dulu, tenangkan minda, tenangkan jiwa. Lepas tu baru kita fikir kita punya option lah. Sama ada nak check cover note polisi insurans ke, ada cover cermin ke tak. Kalau tak ada, boleh terus contact mana-mana kedai lah yang berdekatan, yang dia boleh jumpa dalam Google. Tapi katakan dia kena batu, dia berkah lah, dia macam crack, dia berjalur, apa dia panggil tu, berjalur kalau jenis kena batu tapi dia crack saja, untuk cermin depan, dia tengok kepada crack tu sendiri. Kalau kata crack dia tu bullseye atau mati ikan ke, yang macam tu boleh repair. Tapi maksudnya dia selamat untuk berjalan, betul? Betul. Untuk memandu, tak ada masalah, right? Alright. Kalau dia berjalur sekalipun, dia selamat untuk memandu. Paling-paling pun mata tak best nak tengok, tu je. Tapi dia tidaklah, sebab tidak mungkin segi safety memang tak ada masalah. Kadang-kadang banyak sangat drama, tiba dia pecah lah, dia jatuh dekat pemandu, tidaklah. Selagi cermin depan tu dah berlayer, memang orang kata nak pecah tiba-tiba 1000, retak 1000 tu tak ada. Hampir mustahil lah
Tidak akan berlaku lah. Mustahil lah. Saya memang mustahil. Melainkan dia jadi yang apa yang macam cerita saya tadi lah, yang apa tu, lampu tepi jalan. Tapi itu pun kalau ikutkan sebenarnya dia tembus bahagian tengah tu saja. Cermin still intact. Yes. Nampak yang masuk tu lah. Okay, now kita keluarkan sedikit tentang cermin, pasal kereta, pasal autoglass. Kita nak tahu lebih dalam dari Nizam lah. Nizam sebagai usahawan mula pada usia muda. Okay, buka perniagaan sendiri, alright. Sepanjang berniaga ni, sebagai seorang usahawan, pernah tak rasa give up? Dan kalau ada, bagaimana Nizam atasi? Sepanjang sejarah Nizam Autoglass ni, rasa nak give up tu tak ada. Okay. Alhamdulillah, sebab saya ada tim yang bagus untuk backup saya lah. Okay, soalan seterusnya, apakah cabaran paling besar sebagai usahawan setakat ini? COVID. Bagi saya COVID lah. COVID ya? Sebab starting COVID tu, first lockdown, first lockdown tu tak terasa sangat sebab ya, macam bidang kami ni boleh katakan 50% cash, 50% insurance. So insurance dia cover lagi untuk first lockdown tu. Your payment lama yang boleh masuk lah. Okay. Mana yang tengah pending lagi tu, dia membantulah. Tapi bila dah dilanjutkan PKP. Yang bagi saya yang paling teruk ialah tahun kedua COVID tu. PKP yang kedua, time tu memang sangat teruk sampai staff punya gaji saya kena potong 50%. Lepas tu wife kena gadai dia punya barang kemas semua. Bukan gadai lah, memang kena jual lah. Jual semua barang kemas untuk cover costing gaji lah, gaji staff. Masa tu isu yang paling besar COVID adalah kaki tangan lah, untuk staff punya gaji lah. Hal ehwal kerja lah. Tapi masa COVID tu memang dah tak ada kain lah. Sebab kereta tak jalan. Kereta tak berjalan, dia kosong di jalan raya. So there is actually zero cars. So berapa lama bila lepas COVID tu untuk recover balik untuk jadi back to normal? Untuk first year COVID tu, sebelum lockdown yang kedua tu, boleh dah start naik okey baliklah bisnes sekejap. Bila dah tapi time tu pun insurans dia dah start main harga yang sangat dahsyat lah. Daripada biasa kita claim boleh dapat 100%, paling tinggi pun masa tu dalam 60-70% je profit dia. So lepas tu masa ketika COVID ada berapa branch? COVID masa tu dah ada 2 branch, satu di Shah Alam, satu dekat Sepang. Tapi selepas COVID kita masih duduk kekal sampai hari ini? Masih. Okay, so kita rehat sebentar untuk segmen kedua. Kita kembali untuk segmen ketiga. Kita kembali kali ini segmen terakhir. Pada pendapat Nizam, apakah skill yang perlu ada untuk menjadi seorang usahawan? Bagi saya, skill yang utama adalah knowledge kita untuk startup business tu. Contoh macam bidang kami ni Nizam Autoglass. Autoglass punya macam ni, Autoglass punya bidang knowledge penukaran cermin tu. Kalau kata kita tak ada knowledge untuk buat bisnes tu, funding banyak macam mana pun lingkup kat. Correct. Dan semua usahawan kena setuju bahawa knowledge ini boleh dibelajari. Betul kan? Dia bukanlah benda yang kita lahir dengan benda. Betul. Dia boleh lahir. Dan dia juga bukan perkara yang kita belajar di sekolah lah. Betul. Kita belajar kemudian. Dan knowledge ni dia kena fikir. Dan saya boleh kalau tak keberatan saja, apa kerja yang paling muda? Paling muda 20 tahun. Paling berusia? Saya. So memang anak-anak muda lah. Sebab saya ada
masa bekerja dengan Pak Cik lah, saya ada pengalaman bekerja dengan orang yang lebih berumur daripada saya. Okay. Ada risiko dia. Sebab masa tu position saya lebih tinggi daripada dia. Okay. Cara kita nak bagi tugas tu, kalau dia jenis okey, profesional tak apa. Kalau dia jenis yang ikut kepala dia juga, problem lah. So katakan knowledge yang kita belajar, tuan-tuan kita tahu dekat luar ada dua jenis lah. Satu formal education, satu informal education lah. Tak semestinya kita kena pergi kursus kemahiran dan sebagainya. Belajar autograph macam mana nak pasang, itu kemahiran yang perlu lah. Dan kemahiran ni boleh kita acquire kalau ada kemahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah ada ataupun viewers yang nak mendapat perkhidmatan, macam mana mereka boleh hubungi Nizam Autograph? Boleh hubungi kami di Facebook, Instagram, TikTok ataupun website kami lah, www.nizamoutoglass.com. Dari situ ada boleh dapat detail yang lebih lanjut lah. Okay. Dan last, sebelum kita akhiri segmen kali ini, apakah kata-kata akhir kepada semua? Kata akhir saya, apa-apa bisnes pun modal lah. Modal funding tu. Itu sangat penting lah. Sebab kalau kata kita terus go ahead start up bisnes tapi backup funding tu tak ada, kejap lah. Tak boleh jalan. So lagipun government dia banyak offer. Contohnya macam MARA. Hari tu ada apa namanya, Pernas. Ada datang jumpa kami untuk untuk ada satu program ni, yang mana usahawan yang nak buka bisnes macam Nizam Autoglass, dia akan link dengan kami lah. Mereka akan jadi macam protegi ke? Lebih kurang macam tu. So kerajaan akan memberi dana untuk mereka buka, tapi mereka kena di bawah penjagaan Nizam Autoglass. Alhamdulillah. So sepanjang berniaga ni berdapat bantuan kerajaan? Application tu ada banyak, tapi belum ada lagi lah dapat yang approve. Yalah, sebab satu isu COVID, satu lagi politik ni pasal. Sebab setiap kali bila tanya, masalah dia politik lah. So disangkut kat situ. Tapi sekarang ni kita sustain lah. Tapi nak apply untuk government boleh je, tak ada masalah kalau tak ada isu-isu yang jadi itulah. Sebab saya dapat benda ni pun yang funding daripada yang boleh apply funding government ni pun daripada kawan saya juga. Dia yang bagi tahu MARA dengan PNB ke Pernas. So boleh je, tak ada masalah nak apply. Yang penting kena rajin apply. Sebab you know lah government. Kita cuba rezeki bukan tangan kita cuba saja usahakan. So basically kalau nak buka satu, sebab kita selalu di Akademi Dr. Aizul Ahmad, kita selalu menekankan bahawa saja kita perlukan skill. Alright, kalau kita ada degree tapi tak ada skill. Kita ambil contoh PKP lah, COVID. Lepas COVID berlaku, bila kita nak start balik, kita tengok siapa yang niaga, yang dia start dengan skill. Lepas tu tiba-tiba orang tu dia kerja bank, dia kerja mana-mana industri yang perlu tutup. Bank apa ni? Essential business. Tapi katakan dia kerja dalam syarikat yang perlu tutup, contoh. So apa yang survive? Macam contohnya Nizam Autoglass terpaksa ditutup untuk tempoh COVID. So sometimes kita tengok orang yang pandai memasak, orang yang pandai, so dia akan jadikanlah bisnes-bisnes untuk sustain. So skill ini required lah. So dalam perniagaan kita setuju, kita echo balik apa yang Cik Nizam katakan tadi, bahawa saja we need the funding. Tapi kalau kita konsep yang kita buat, everyone should have apa kita panggilkan ini sebagai money management punya skill lah, skill kewangan yang bagus. Betul sebenarnya kan? Cash flow, macam mana kita nak handle cash flow. Modal is satu konsep, tapi modal just to start, tapi what keeps you going lah, benda yang lebih bagus. So terima kasih atas kesudahan Cik Nizam, dan kita mohon dan kita harapkan segmen kali ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.